Selamat datang ke channel ini. Setiap fakta ada dua sisi, tapi kebenaran cuma satu. Ini The Screen Media. Bongkar, Hajiji akhirnya buka mulut soal kerjasama GRS-PH. Tapi mana hilangnya beberapa pemimpin besar dan kenapa Bung Mokhtar makin panas? Saksikan pendedahan penuh di video ini, termasuk persoalan-persoalan yang bakal gegar landscape politik Sabah. Satu perkembangan politik yang amat dinanti-nantikan akhirnya terjawab dalam satu pengumuman rasmi yang pastinya akan mengubah dinamika politik Sabah menjelang pilihan raya negeri PRN. Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS Datuk Seri Hajiji Noor mengesahkan bahawa GRS akan meneruskan kerjasama dengan Pakatan Harapan PH. Pengumuman ini dibuat selepas berbulan-bulan spekulasi dan rundingan belakang tabir yang hangat diperkatakan. Dalam satu sidang media selepas menyampaikan ucapan dasar di Mesyuarat Agung Tahunan Gagasan Rakyat di Kota Kinabalu, Hajiji berkata dengan jelas, "Setuju, kita akan teruskan kerjasama antara GRS dan PH seperti yang sedia ada hari ini." Beliau turut mengangguk apabila ditanya sama ada kerjasama itu akan berterusan dalam PRN Sabah yang dijangka diadakan tidak lama lagi. Menurut Hajiji, perbincangan mengenai pembahagian kerusi di antara parti-parti dalam GRS dan PH masih berjalan, namun formula asas telah dirangka dan hanya beberapa perkara kecil yang perlu dimuktamadkan. Kenyataan beliau seolah-olah memberi isyarat bahawa rundingan telah mencapai fasa akhir walaupun belum diumumkan secara rasmi kepada rakyat. Apa yang menarik, pengumuman Hajiji ini merupakan kali pertama beliau menyatakan secara terbuka dan tegas komitmen untuk bekerja sama dengan PH, satu gabungan yang sebelum ini menjadi lawan politik GRS pada peringkat negeri. Kerjasama ini selari dengan gagasan perpaduan yang cuba diwujudkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di peringkat persekutuan. Namun, berbeza dengan di pusat yang turut melibatkan Barisan Nasional BN, kerjasama di Sabah setakat ini masih tidak melibatkan BN. GRS yang kini memayungi 8 parti komponen termasuk Gagasan Rakyat, SAPP, LDP, Parti Cinta Sabah, PCS, dan Parti Bersatu Sabah, PBS, menerima tamparan imej sejak beberapa minggu lalu apabila beberapa pemimpin mereka dikaitkan dengan skandal perlombongan haram di negeri itu. Isu yang sedang disiasat dan menjadi buah mulut rakyat Sabah. Namun, pengumuman ini dilihat sebagai langkah strategik Hajiji untuk memulihkan keyakinan dan memastikan kekuatan gabungan menjelang PRN. Antara yang hadir di Mesyuarat Agung Gagasan Rakyat ialah Presiden LDP Chin Soo Pin, Penasihat Utama PBS Tan Sri Joseph Pairin Kitingan, Presiden SAPP Datuk Yong Teck Lee, dan Presiden Parti Cinta Sabah Datuk Sri Anifah Aman. Namun, kelibat dua figura penting, pemangku Presiden PBS Dr. Joachim Gunsalam dan Presiden STAR Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan tidak kelihatan. Ketidakhadiran mereka menimbulkan tanda tanya besar tentang sejauh mana kesepakatan dalam GRS itu sendiri. Dari pihak PH pula, barisan pemimpin utama Sabah yang hadir termasuk penasihat PKR Datuk Christina Liu, Timbalan Presiden APCO Datuk Donald Mojuntin, Pengerusi PKR Sabah Datuk Mustafa Sahmud, Pengerusi DAP Sabah
Pung Jin Zi dan pengerusi amanah Sabah Lahirul Latigu. Kehadiran mereka mengukuhkan komitmen PH terhadap kerjasama ini. Menurut Mustafa Sahmud, kerjasama GRS-PH adalah sesuatu yang telah dipersetujui dan diterima oleh semua parti komponen. Beliau turut menjelaskan bahawa formula pembahagian kerusi telah dibincangkan secara teliti dan hanya beberapa perincian sahaja yang belum dimuktamadkan. Lebih penting lagi, beliau menekankan bahawa kerjasama ini adalah cerminan kepada kehendak rakyat Sabah. Saya bersetuju dengan semangat kerjasama rakyat Sabah, ujarnya. Namun begitu, bayangan perpecahan masih terasa apabila isu hubungan tegang antara GRS dan BN belum selesai. Sejak awal tahun 2023, konflik terbuka antara Haji G dan pengerusi UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, menyukarkan sebarang bentuk kerjasama antara dua gabungan besar itu. Bung Mokhtar pernah secara terbuka mengkritik Haji G sebagai tidak konsisten dan menyatakan bahawa GRS gagal menjaga kepentingan politik Sabah. Tambahan pula, laporan-laporan sebelum ini seperti yang dilaporkan oleh Malaysia Kini, Free Malaysia Today dan The Star telah menyorot pergeseran dalam GRS apabila sebahagian komponen seperti Star dan PBS tidak senang dengan gabungan bersama PH yang dahulunya dianggap sebagai musuh ideologi. Lebih kontroversi, keputusan untuk meneruskan kerjasama ini diumumkan dalam suasana GRS sedang berhadapan tekanan awam berikutan pendedahan media mengenai projek perlombongan haram di Sabah yang dikatakan membabitkan syarikat-syarikat yang mempunyai kaitan dengan orang politik. Walaupun Haji G menafikan pembabitan langsung, pihak SPRM dan agensi kerajaan negeri telah mula menjalankan siasatan termasuk terhadap projek berkaitan tanah kerajaan di daerah Tongod dan Ranau. Persoalannya sekarang, adakah pengumuman ini satu usaha menyelamatkan GRS daripada terus hilang sokongan rakyat selepas terpalit dengan skandal yang belum selesai? Mengapa beberapa pemimpin penting GRS seperti Jeffrey Kitingan dan Dr. Joakim tidak hadir? Adakah terdapat keretakan dalaman yang cuba disembunyikan? Lebih membimbangkan, jika gabungan ini diteruskan, siapakah yang akan dipilih sebagai calon ketua menteri jika GRS-PH menang? Adakah Haji G akan kekal atau mungkinkah PH mahukan kuasa lebih besar selepas berkompromi di peringkat negeri? Dan bagaimana pula reaksi penyokong akar umbi GRS dan PH yang sebelum ini sering saling bertelagah? Adakah mereka bersedia menerima gabungan musuh lama ini demi kestabilan? Atau adakah ini akan menyebabkan undi protes atau sabotaj dalaman dalam PRN nanti? Satu lagi persoalan panas, kenapa BN khususnya UMNO Sabah tidak mahu turut serta dalam perkhidmatan ini? Adakah kerana ego kepimpinan atau kerana mereka tidak yakin dengan kredibiliti GRS yang kini dikaitkan dengan penyalahgunaan kuasa dan skandal perlombongan? Persaingan antara Bung Mokhtar dan Haji G juga masih berterusan. Bung pernah menolak kerjasama GRS kerana mendakwa parti itu melanggar perjanjian awal dan tidak menghormati semangat perkongsian kuasa. Adakah perpecahan ini akan membuka ruang kepada pembangkang seperti Warisan dan KDM untuk menyusun kekuatan semula? Lebih menarik, Perdana Menteri Anwar Ibrahim masih belum membuat kenyataan rasmi.
mengenai kerjasama ini di Sabah. Walaupun di peringkat pusat, beliau menyokong konsep kerajaan perpaduan. Apakah Anwar merestui kerjasama tanpa BN atau adakah ini langkah percubaan sebelum GRSPH BN disatukan secara penuh? Dan yang paling penting, apakah reaksi rakyat Sabah terhadap keputusan ini? Adakah mereka benar-benar melihat kerjasama GRSPH sebagai sesuatu yang mewakili semangat perpaduan atau sekadar pakatan untuk kekal berkuasa? Jangan lupa tinggalkan komen anda. Adakah kerjasama GRSPH ini satu langkah bijak atau satu pengkhianatan terhadap mandat rakyat Sabah? Sekian laporan terkini daripada kami di The Screen Media. Jangan lupa untuk tekan butang like, share video ini dan yang paling penting, subscribe ke The Screen Media untuk terus bersama kami membongkar isu-isu panas, fakta keras dan berita tanpa tabis. Kita jumpa lagi dalam laporan seterusnya.